Hadis meletakkan tangan kanan di bawah pipi ketika berbaring. Tuan-tuan jangan duk cari dia susunan hadis ni, dia berselerak sikit. Sebab dia hanya petikan-petikan hadis yang disampaikan oleh Abdul Mas'ud radhiyallahu anhu. Kita pasal apa tiba-tiba duk cerita pasal doa, tiba-tiba pipi kat tangan pula ni. Ni sekadar susunan hadis-hadis yang disampaikan oleh Abdul Mas'ud radhiyallahu anhu tanpa mengikut susunan ataupun tajuk yang dibincangkan. Meletakkan tangan kanan di bawah pipi ketika berbaring. An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akhadha madji'ahu wada'a yaminahu tahta khaddihi wa qala Allahumma qini 'adzabaka yauma tajma'u ibadaka atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad atau kama qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Daripada Allah Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda berbaring di pembaringan, maka baginda akan meletakkan tangan kanannya di bawah pipinya dan berdoa, Allahumma qini 'adzabaka yauma tajma'u ibadaka. Ya Allah, peliharalah daku daripada azabmu pada hari engkau mengumpulkan hamba-hambamu. Hadis riwayat daripada Imam Ahmad, Imam At-Tirmizi, Imam An-Nasa'i dan Imam Ibnu Majah. Hadis ni cerita cara Nabi SAW bila Nabi SAW tidur. Maksudnya Nabi SAW tidur letak tapak tangan kanan ni di pipi kanan. Jadi bila tapak tangan ni kat pipi kanan, maksudnya Nabi SAW berbaring di sebelah kanan. Nabi SAW baring sebelah kanan, maksudnya rusuk kanan ni di belah bawah, rusuk kiri belah atas. Tangan kanan Nabi SAW tak cerita tak mana. Ikutlah selesa nak tak mana tangan kanan ni. Letak atas ke, nak letak tepi ke? Asal tangan kiri ni, nak letak atas ke, nak letak tepi ke, nak letak ke mana ke? Terpulang nak letak perut ke? Tak apa. Tapi dalam riwayat ni cerita tapak tangan kanan Nabi SAW tahu dia tak mana. Dia letak bagi jadi macam bantai. Tak bantai. Jadi ada bantai tak? Ada dalam riwayat cerita Nabi SAW ada bantai. Bantai biasa Nabi SAW guna untuk bersandar. Ada hadis cerita tentang tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Lalu subhanallah Muhammad, Nabi SAW bila baring, Nabi SAW akan baring sebelah kanan. Sallallahu alaihi Muhammad, dengan tapak tangan kanan dia duduk di atas kat pipi dia. Oh, nampak soleh je tidak gitu kan? Subhanallah. Maksudnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sampai ke tahap tidur tangan nak letak tak mana pun Nabi SAW ajak kat kita. Apa khasiat dia Ustaz? Kalau letak orang ni dapat khasiat apa? Kotlah jadi muda ke, cekang ke, ni kedok-kedok hilang ke, kan, bangkit segak ke, sehari tahajud boleh ke? Khasiat dia ialah dapat pahala. Pasal apa dapat pahala? Pasal tiru Nabi SAW. Yang tu kan? Selebihnya tak tahu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan subhanallah, depa buat kajian rupa-rupanya bila kita tidur baring sebelah kanan. Bila kita tidur baring sebelah kanan, apa yang jadi? Perut kita ni, perut besar kita ni duduk belah kiri. Maka perut besar, bila perut besar tu kita khusus perut lah duduk dalam tu. Jadi Salih Samad dia duduk, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, duduk belah kiri. Jadi bila duduk belah kiri ni, maksudnya dia tidak terbeban dan dibebankan. Sebelum saya duduk syarah hadis-hadis ni, saya duduk tanya doktor. Saya kata apa? Pasal apa Nabi SAW baring sebelah kanan? Saya tanya doktor. Doktor jawab. Dia kata, ni kita punya usun duduk belah ni. So kalau kita tidur belah sini, weight, berat badan ni menekan usus. Bila dia menekan usus, dia reflux. Gas dekat dalam perut kita tu, dia akan push balik naik ke atas. Dan untuk setengah orang,
yang dia punya dekat sini dia ada valve. Valve ni dia mungkin lemah. Bila lemah tu, reflux tu akan menyebabkan dia punya, Allahumma salli ala Muhammad, gas tu naik sampai ke tekak dan kita akan jadi heartburn. Kita akan rasa pedih ulu hati. Salli Muhammad. Bila benda tu tak terkawal, dia akan mai kepada penyakit-penyakit yang lain. Itu kata doktor tu. Dia bohong, saya bohong lah. Kan? Salli Muhammad. Tapi logik, ada logik lah. Dan start pada dia kata tu, sungguh saya berasa sungguh. Mungkin mula-mula sebelum saya tak perasan sangat. Tapi tambah-tambah kita yang jenis makan malam. Jenis patient makan, kalau malam tak makan nasi, dia menggeletak. Ada orang macam tu kan? Lepas maghrib, lepas isyak dia makan. Lepas isyak makan, kalau tak makan tengah malam tu, macam tu bangkit pagi-pagi menggeletak. Boleh nak makan, tapi makan yang patut tengah malam. Jangan makan nasi, jangan makan berat. Tahu makan apa? Makan buah apple hijau. Makan apple hijau lebih baik pada apple merah. Tapi don't drink your fruit, bite your fruit, ataupun eat your fruit. Jangan minum buah kamu, gigit buah kamu. Ni dia panggil apa, orang Salih Syamad ni, pakar nutrition ni sebut, pakar nutrisi. Rupa-rupanya kalau kita blend, kalau kita makan buah, kita gigit dah perak-perak tu, kita sedang burn kalori kita dengan kita gigit. Jadi dia kerja kenapa? Kena minum. Dan bukan setakat tu, dia menghilangkan sebahagian daripada nutrisi dia. Baru saya tahu, saya pun tak tahu. Semenjak ni duduk berkawan dengan pakar-pakar nutrisi ni, tahu jugalah kan. Sabar sikit tu. Dan jangan makan berat waktu malam. Lewat malam jangan. Waktu time paling cantik untuk makan ialah pada waktu maghrib. Sebelum maghrib, tu time paling cantik untuk makan. Pukul 7. Jangan skip breakfast. Ada orang dia nak kurus tapi dia skip breakfast. Dia skip breakfast. Skip breakfast tu bukan menguruskan tapi menggemukkan badan. Entah. Breakfast kena makan. Time breakfast pukul Salih ala Sayyidina Muhammad 6.30 sampai pukul 7 sampai sebelum pukul 9. 8.30 lebih kurang tu time. Jangan lewat, jangan lepas pada tu. Lepas tu jadi brunch. Rupanya Salih Muhammad. Jadi Allahumma salli Muhammad, tuan-tuan, tu rupa-rupanya ada. Dan subhanallah, Salih Muhammad, bila kita makan lewat, perut kita tak sempat nak proses. Bila kita tidur, apa jadi? Dia akan reflux ni panggil. Gas kita ni akan naik balik dan kita akan jadi pedih ulu hati. Pedih ulu hati sekali-sekala tak apa, tapi kalau pedih ulu hati yang berlarutan dan kerap, kena pergi cek. Takut lagi dia boleh jadi penyakit yang lain. Maka rupanya bila kita duduk macam ni, dia tak membebankan perut, maka tak jadi. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian salli ala Sayyidina Muhammad. Yang keduanya, jantung kita. Jantung kita duduk belah kanan. Duduk belah kiri. Jantung duduk belah kiri. Kalau kita tidur kita baring sebelah kiri, apa jadi? Tubuh kita ni membebankan pressure pada jantung kita. Berat tubuh tu. Maka kalau kita tidur sebelah kanan, macam yang Nabi SAW ajak, dia release. Jantung kita tu tak terbeban. Maka tu hikmah di sebalik Nabi SAW suruh kita baring sebelah kanan. Selebih daripada tu saya tak tahu. Mungkin ada yang lain-lain lagi yang diperbuat kajian yang ni saya tanya doktor tu beritahu kat saya, yang saya cerita kat tuan-tuan. Dekat tu je. Salih Muhammad. Kemudian Nabi SAW tidur, untuk keselesaan Nabi SAW, Nabi tapak tangan dia di pipi dia. Ada satu tidur Nabi SAW yang Nabi SAW tidur, Salih ala Sayyidina Muhammad, selepas azan subuh, ada time dia Nabi SAW berehat sekejap. Salih Muhammad. Nanti saya tengok balik timing dia, exact time dia. Nabi sebelum masuk waktu subuh. Nanti saya tengok dia punya exact time. Ada exact time. Kemudian Nabi SAW tidur macam ni. Dia tidur, dia tahan tangan tu. Maksudnya dia jadikan tangan dia sebagai tongkat. Maksudnya bukan tidur cara tidur sungguh-sungguh.
Pergi tidur tu sekadar untuk istirahat. Ada time dah sekejap. Nanti saya dapat time dia tu, saya akan maklumkan balik. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, jadi meletakkan kedua pipi, meletakkan dua pipi pula. Meletakkan dua tangan, meletakkan tapak tangan kanan pada pipi dia. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan waktu tu juga Nabi SAW berdoa, doa yang kita boleh hafaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Doa yang kita boleh hafaz, iaitulah Allahumma qini azabaka yauma tajma'u ibadaka. Ya Allah, engkau peliharalah daku daripada azabmu pada hari engkau mengumpulkan hamba-hambamu. Ini doa ni. Nak tidur pun minta doa jauh pada azab. Salli ala sayyidina Muhammad. Takutlah tuan-tuan, takut. Salli ala sayyidina Muhammad dengan azab-azab ni. Pasal apa? Pasal apa yang takut sangat dengan azab ni? Pasal kita banyak buat dosa. Kita banyak buat dosa. Kemarin saya sempat tengok National Geographic. Saya ada time-time saya suka, antara saya tengok tu National Geographic. Subhanallah. Dia ada orang-orang yang suka buat salli ala sayyidina Muhammad. Farizan Zamrian cakap dalam bahasa Melayu boleh tak Ustaz? Boleh? Ya Allah, peliharalah aku daripada azabmu pada hari engkau mengumpulkan hamba-hambamu. Boleh? Salli ala sayyidina Muhammad. Boleh? Tapi kalau boleh hafallah doa ni dalam bahasa Arab. Dan Allahumma qini azabaka yauma tajma'u ibadaka. Ya Allah, peliharalah aku daripada azabmu pada hari engkau mengumpulkan hamba-hambamu. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmizi, Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.